Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Okay, hari ini kita akan tengok 5.2 pewarisan dalam bab 5 genetik. Okey, pewarisan dikawal oleh gen, iaitu unit asas bagi benda hidup yang terdapat di dalam kromosom. Sepasang gen yang berada pada lokus ataupun kedudukan yang sama pada kromosom homolog akan mengawal satu trait ataupun sifat organisma. Jadi kalau kita tengok gambar rajah ni, okay, ni ada dua kromosom, okay, kromosom homolog yang kita panggil. Jadi hak warna biru ni berada pada kedudukan yang sama. Jadi dia mengawal satu sifat yang sama. Pasangan gen yang terletak pada lokus yang sama dikenali sebagai alel. Jadi ini dikenali sebagai alel. Yang merah ini pun alel, yang purple ni pun alel, yang hijau ni pun alel. Alel boleh hadir dalam bentuk dominan ataupun resesif. Okay, alel dominan menunjukkan ciri yang dikawalnya dan diwakili huruf besar, sedangkan alel resesif menunjukkan ciri yang dikawalnya apabila alel dominan tidak hadir dan diwakili oleh huruf kecil. Trait dominan dan trait resesif. Okay. Contoh trait ataupun sifat dominan yang dikawal oleh gen dominan ialah tinggi, di mana lawannya kerdil, resesif. Rambut kerinting, lawannya rambut lurus. Cuping telinga bebas, lawannya cuping telinga bercantum. Rambut hitam, lawannya rambut perang. Dapat gulung lidah, lawannya tidak dapat gulung lidah. Ada lesung pipit, tiada lesung pipit. Bulu mata panjang, bulu mata pendek. Tidak kidal, kidal. Tidak kidal ni maksudnya tangan kanan lah, lawannya kidal. Berpigmen pada kulit, lawannya albino. Pigmen ni maksudnya kulit kita yang warna koko tu. Albino ni dia tiada pigmen pada kulit, jadi kulit dia warna putih, sesungguhnya sangat putih lah. Iris hitam ataupun anak mata hitam atau perang, lawannya iris biru. Penglihatan normal, lawannya buta warna. Jadi ini semua adalah sifat dominan di mana kebanyakan manusia bersifat seperti ini. Resesifnya hanya sebahagian kecil sahaja. Okey, kita ada mekanisme pewarisan yang dihasilkan oleh Gregor Mendel. Okay, dan dia juga dikenali sebagai bapa genetik. Gregor Mendel dalam kajiannya mengkaji pewarisan daripada kacukan kacang pi. Okay, sifat-sifat kacang pi, dia cuba kacuk-kacukkan dan dia tengok hasil daripada kacukan tersebut. Jadi, mekanisme pewarisan diwakili dalam bentuk rajah ini. Okay, contoh, kita ada dua induk. Okay, induk pertama, T besar, T besar. Okay, di mana T besar mewakili sifat tinggi yang dominan. T kecil ini mewakili sifat resesif lawan kepada tinggi, iaitu pendeklah, rendah. Jadi kalau induk pertama ni T besar, dominan dua-dua, jadi dia akan ikut sifat yang dominan tersebut, dia bersifat tinggi. Okay. Sedangkan induk kedua, T kecil, tiada sifat dominan ataupun alel dominan di sini, jadi dia bersifat resesif, iaitu kerdil. Jadi apabila dikacukkan, okay, sebelum kita tengok hasil anaknya, dalam proses kacuk tu kita ada meiosis dulu. Dua-dua mengalami meiosis. Okay, seperti yang kita pelajari sebelum ni, meiosis menghasilkan sel gamet, iaitu ovum ataupun sperma. Okay, jadi kat sini dia menjadi T besar, T kecil dan T kecil. Dan kena ingat meiosis ini menghasilkan kandungan kromosom separuh daripada sel induk. Sebab tu kalau induk ada T kecil, untuk gamet dia cuma ada T saja. Sebab separuh daripada sel induk. Daripada gamet ni, sperma dan ovum ni, okay, kita akan kacukkan, berlakulah proses persenyawaan. Okay, kita akan dapat genotip. Okay, anak pertama ni, anak generasi pertama. Genotip ni maksudnya kandungan gen dia. Fenotip ni maksudnya sifat dia. Jadi anak pertama T besar, T kecil. Disebabkan ada T besar, sifat akan ikut T besar. Jadi tinggi. Kedua pun sama, T besar, T kecil.
Ketiga pun sama, T besar T kecil. Keempat pun sama, T besar T kecil. Jadi anak dia semua bersifat tinggi. Seterusnya, contoh seterusnya, kita tengok induk yang berbeza. Dalam pandangan mata, induknya tinggi kedua-duanya. Tapi sebenarnya dari segi genotip, T besar, T kecil. T besar, T kecil. Disebabkan ada dominan T besar, sifatnya ikut sifat dominan. Berlaku meiosis, menghasilkan sel gamet dan seterusnya menghasilkan sel anak. Yang pertama, T besar, tinggi. Yang kedua, T besar, T kecil, tinggi. Yang ketiga sama juga dengan yang kedua. Yang terakhir, T kecil anaknya kerdil. Jadi kadang-kadang kita nampak mak dengan ayah tinggi tapi dalam banyak-banyak adik-beradik tu ada seorang kerdil. Jadi dia mungkin ibu dan ayah tu ada alel dominan dan juga alel resesif, menghasilkan satu anak yang bersifat kerdil ataupun rendah kat sini. Jadi daripada 4 orang anak ni, 3 tinggi dan 1 kerdil. Maksudnya dalam bentuk nisbah, 1 daripada 4 adalah kerdil. Ataupun dalam bentuk peratusan, 25% anaknya adalah kerdil. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Kita tengok kepada seterusnya kalau kita tengok gambar rajah di belakang ni, warna biru adalah berdasarkan rajah 5.13, rajah buku teks di muka surat 87 yang menunjukkan sifat boleh menggulung lidah iaitu B besar dan tidak boleh menggulung lidah iaitu B kecil. Jadi prinsip dia sama juga, jadi cikgu tak teruskan untuk penerangannya. Dan kita akan masuk bahagian akhir di sini iaitu rajah skema penentuan jantina anak. Bapa mengandungi 46 kromosom di mana 44 adalah autosom dan 2 kromosom seks iaitu bagi lelaki XY, sedangkan ibu mengandungi 44 kromosom dan 2 kromosom seks iaitu XX. Jadi mengalami meiosis menghasilkan sel gamet, untuk lelaki sperma, untuk perempuan ovum. Jadi untuk lelaki kita ada 2 jenis sperma iaitu 22 tambah X dan 22 tambah Y. Sedangkan untuk perempuan kita ada ovum yang sama aja iaitu 22 tambah X. Diulangi untuk proses meiosis, sel anak mengandungi separuh bilangan kromosom daripada sel induk. Jadi apabila berlakunya persenyawaan antara sperma dan juga ovum akan menghasilkan anak iaitu 44 tambah XX perempuan, 44 tambah XX perempuan, 44 tambah XY lelaki dan 44 tambah XY lelaki. Maksudnya daripada 4 orang anak, 2 lelaki dan 2 perempuan bersamaan nisbah 1:1 lelaki dan perempuan ataupun peratusannya 50% anak lelaki dan 50% anak perempuan. Jadi diulang, bagi perempuan kromosomnya adalah 44 tambah XX dan ovumnya cuma ada satu jenis sahaja iaitu 22 tambah X. Sedangkan untuk lelaki 44 tambah XY, spermanya ada 2 jenis iaitu 22 tambah X dan 22 tambah Y. Sekian, terima kasih.